عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد. Pertama sekali marilah sama-sama kita ucap banyak-banyak terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberikan kepada kita kudrah dan juga iradah untuk sama-sama kita hadir ke masjid pada malam ini. Jika tidak kerana ada dua benda ni, kudrah dan juga iradah, maka kita rasa-rasanya tidak akan sampai ke masjid ni. Tak sapa kita. Ulama kata kita ni yang boleh pergi mari, boleh gerak sini sana ni kerana ada dua benda ni. Ada kudrah, ada iradah. Kudrah ni kekuatan, iradah ni kehendak. Jadi Allah Ta'ala ni dia beri pada kita dua-dua benda pada hari ni, pada malam ni. Kalaulah kata Allah Ta'ala tak beri salah satu, nescaya katanya ulama kita tak sapa ke masjid, ataupun tak sapa kepada apa yang kita nak buat, kebaikan-kebaikan ke apa benda tak jadi. Kerana kalau contohnya kita ada kekuatan, rasa cekak nak mari masjid, rasa gagah, kereta ada, semua kelengkapan ada belaka, tapi tak ada kehendak nak mari. Ada rasa nak mari masjid, ada rasa. Kalau orang pilihan nak pergi Maidin ke nak pergi Masjid Abidin, deng belaka tu. Nak pergi Maidin lagi ya. Ada kehendak nak mari masjid, tak jadi ke walaupun ada kereta besar rumah. Begitu juga kalau ada kehendak sekalipun, tak ada kekuatan, kudrah tak ada, kekuatan tak ada, bahan kedemang, sakit dan sebagainya. Kehendak nak mari sangat ni Ustaz masjid, nak mari dengar sangat, tapi demam, tapi sakit situ sakit sini, tak boleh nak pergi. Jadi tak mari masjid, tak sapa juga. Jadi kita pandang ada belaka dua-dua. Allah Ta'ala widah belaka dua-dua. Jadi Alhamdulillah, terima kasih banyak pada Allah Ta'ala kerana berikan lagi pada kita dua-dua benda ni. Kita tak tahu depan hari lagi, depan hari lagi ada diuri lagi ke tak, kita tarik salah satu ke tak tahu. Cuma kita minta tolong dengan Allah Ta'ala supaya dia kekalkan kita dalam apa yang dia berikan pada kita pada malam ni. InsyaAllah kita doa gitulah, mudah-mudahan. Jadi malam ni saya kebetulan ada sini ni, tengok kosong. Berkali Ustaz Luqman ada keuzuran tak boleh mari. Tak apalah, kita daripada biar kosong, kita cuba tengok apa benda hak kita boleh kongsikan pada malam ni. Mudah-mudahan ada manfaat juga kepada kita, insya-Allah. Saya duduk bila tengok kosong ni, saya ada mari mikir satu ayat Quran. Ayat ni disebut dalam suratul Hajj, surah Al-Hajj, juzuk yang ke-17. Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang ke-11 suratul Hajj. Allah Ta'ala kata, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa minan nasi man ya'budullaha ala harf, fa in asabahu khairun itma'anna bih, wa in asabathu fitnah inqalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Yad'u min dunillah ma la yadurruhu wa ma la yanfa'uhu, dzalika huwad dhalalul ba'id. Yad'u laman darruhu aqrabu min naf'ihi, labi'sal maula wa labi'sal 'ashir. Sadaqallahul azim. 3 ayat Allah Ta'ala sebut mula-mulanya wa minan nas, ada dalam kalangan manusia ni man ya'budullaha ala harf, dia sembah Allah Ta'ala tapi dengan sikap dan pendirian yang tidak tetap. Iaitu macam mana? Fa in asabahu khair, bila mana beroleh kebaikan bagi dia, dia sembah Allah Ta'ala tu ada bahagian bagi dia, ada baik, ada untung milik dia, maka itma'anna bih, maka dia akan senanglah hatinya dengan keadaan begitu, kalau ada hutang milik dia.
Wa in asabathu fitnah, tapi bila mana ada pula ditimpa fitnah ataupun kesusahan, tidak ada untung oleh dia. Sembah Allah Ta'ala ni boleh susah. In qalaba ala wajhih, maka dia akan berbalik, pusing balik dia, berpusing semula ia kepada kekufurannya. Balik asal balik balik kepada keadaan dia yang dulu. Maka apa jadi pada dia? Allah Ta'ala kata orang macam ni khasirat dunya wal akhirah, dia rugi dunia dan juga akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin, dia ni yang demikian itu, perangai-perangai orang macam ni, iaitulah kerugian yang sangat-sangat nyata. Yad'u min dunillah, ia menyeru dan menyembah makhluk-makhluk yang lain daripada Allah. Ma la yadurruhu wa ma la yanfa'uh, yang mana makhluk yang dia sembah selain pada Allah tidak dapat membahayakannya dan tidak dapat mendatangkan kebaikan kepadanya. Zalika huwa dhalalul ba'id, itulah kesesatan yang jauh terpesong. Yad'u laman darruhu aqrabu min naf'ih, dia juga menyeru dan menyembah makhluk yang mana dengan perbuatan demikian itu mudaratnya lebih dekat daripada manfaat yang diharapkannya. La bi'sal maula wa la bi'sal ashir, demi sesungguhnya seburuk-buruk penolong dan seburuk-buruk sahabat karib ialah makhluk yang diseru dan disembahnya itu selain daripada Allah. Sadaqallahul azim. Ayat 11 hingga 13 suratul Hajj. Ayat ni kalau kita faham dari sudut zahir pun faham dah bahasanya orang yang tidak konsisten dalam buat pekerjaan, lebih-lebih lagi dalam buat ibadah kepada Allah, tak konsisten, tak istiqamah, tidak istiqamah, tidak berterusan. Dia kalau ada bahagian alik dia akan buat comel. Kalau tak ada bahagian alik dia akan tolak benda tu, walaupun benda tu betul. Ini orang macam ni. Jadi kita ada catik satu sebab nuzul ayat. Sebab nuzul ayat ni diceritakan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni seorang sahabat Nabi yang sangat hebat dalam bidang tafsir, dan dia menjadi rujukan dalam bab tafsir ni pada zaman dia. Katanya Ibnu Abbas, kana ar-rajul yaqdumul madinata wa yaslam, fa in waladat imra'atahu ghulaman wa natajat khaylahu qala hadha dinun salih, wa illam talid imra'atahu waladan zakaran wa lam tantaj khaylahu qala hadha dinun su', fa anzalallahu al-ayah. Ibnu Abbas kata mana? Ibnu Abbas kata ayat ni ayat sebelah ni diturunkan berkaitan seorang lelaki yang mana suatu saat datang ke Madinah lalu masuk Islam. Bila mana dia masuk Islam, dia pun berkata ketika mana isteri dia mengandung, dia kata mana? Dia kata kalaulah isteri saya ni hak tengah mengandung ni kek-gi dia melahirkan anak dan saya nak anak lelaki dalam pada saya ni, dia kata begitu. Kalaulah kata anak dalam kandungan ni lahir sungguh lelaki dan dia ada kudanya, kalau kuda dia ni beranak sungguh, dia kata agama hak aku peluk ni molek dia kata begitu. Dia baru masuk Islam. Tapi bila mana dia masuk Islam tu, dia kata kalaulah kata bini saya ni beranak anak lelaki dan kuda hak saya pera ni kuda dia kaki beranak, maka saya ni boleh hutung dengan memeluk agama Islam ni. Tapi dia kata selalu dah, kalau tidak jadi begitu, kalau tidak jadi dengan kehendak hak saya nak tu, isteri saya tiba-tiba lahir kaki lahir anak perempuan dan tiba-tiba kuda saya tak beranak, maka dia akan kata agama ni tak baik. Haza dinun su', agama ni tak macam ni. Ini perkataan seorang lelaki. Lalu fa anzalallahu al-ayah, maka diturunkan oleh Allah Ta'ala ayat ni, nak suruh sahabat-sahabat ambil pengajaran pada ketika itu. Maksudnya ada untung oleh dia lah. Bila ada untung baru dia nak dia nak buat molek benda tu. Kalau tak ada bahagian, dia tak akan buat molek. Jadi perangai ni disebutkan dah oleh Allah oleh Nabi SAW pada zaman dia dan direkodkan dalam Quran. Jadi kita ni dia panggil boleh ambil apa pengajaran daripada ayat ni, banyak sangat. Banyak sangat.
Jadi kita nak sebut saja, kita ni, masyarakat Islam kita ni, bagaimanakah kedudukan benda-benda yang disanjung oleh Islam, bagaimanakah ia disanjung oleh kita? Adakah yang disanjung oleh Islam tu disanjung juga oleh kita? Tu situ kita nak poin kita. Benda-benda dalam Islam ni ada benda-benda yang diiktiraf sebagai molek, comel, tarah, kelah molek Tapi adakah gitu juga dalam pemikiran kita? Ke macam mana? Situ poin. Nampak lagi? Tak nampak lagi dah. Bab mukadimah dulu. Isinya gini. Isinya, kita nak kata banyak benda yang tak kena dalam masyarakat Islam kita gini. Yang kita buat tidak sepatutnya kita buat gitu. Kerana apa? Kerana Islam kita ajar lain. Tapi tiba-tiba kita dalam masyarakat kita buat pesen lain. Sama ada pesen tu pesen turun-temurun, ataupun pesen tak cara ke benda-benda ilmu agama, jadi dia tak tahu benda sebenar. Dan banyak lagi sebab-sebab lain. Antara lainnya, benda apa yang dalam masyarakat Islam kita, Islam kabur gini, tapi kita tak buat gitu. Kerana tadi, menurut ayat tadi, kerana nak turutnya kehendak kita tak ikut kehendak Islam tadi. Tolak. Antaranya, kita ada pernah buat senarai. Antara lainnya, pemurah tidak kena pada tempat. Ni ada masyarakat kita. Pemurah, bagus, dah pemurah tu. Dan memang Islam dia suruh kita bersifat pemurah. Tapi dalam masyarakat kita adalah segelintir dia pemurah tapi tidak kena pada tempat. Tidak kena pada tempat. Contohnya mudah je. Ni biasa-biasa kita bawa contoh. Contohnya bila kita pergi Maiding, pergi pasar raya lain, bawa duit 100. Rasa kecil tak duit 100? Ke rasa besar dah? Rasa mahadah ke bawa 100? Tidak. Kebanyakan kita kalau tanya sini mungkin tak mengaku lah. Tanya dalam hati sendiri 100 ataupun 50 Raya bagi 100, 50 ya. 50 ya, nak beli benda apa ni? Pergi Maiding, pergi pasar raya ni. Tak, kita bawa contoh Maiding. Sebab biasa relate dengan masyarakat kita Terengganu ni, Maiding. Pasar raya lain tu jarang sikit kita sebut. Jadinya 50 ya bawa pergi pasar raya, nak beli benda apa? Tak, dah sekarang ni barang-barang pun boleh tahan harga. Tak, dah duit minyak lagi apa semua, dah benda apa tinggal? Tak, 50 ya letaklah kocek. Tu kita punya mentaliti. Tapi contoh bila kita buat pergi ke masjid pitih 50 ya, tu jadi ruan ni agak-agak. Besar ni. Cari lagi hak kecil ambil dalam poket jumpa 50. Tak ada kecil sikit ke? Cari yang kecil lagi. Tengok mentaliti lah kita nak katanya masa di tempat lain, di tempat pasar raya nampak kecil ni, tak gerak ni, bawa lebih sikit lagi Bila sampai di tempat yang sepatutnya dianjurkan untuk kita beri banyak-banyak hak mana kita ada, kita tak jadi gitu pula tak. Jadi rasa besar rasa gitu lah. Ini yang kita sebut ni. Ada yang disuruh, yang diiktiraf, yang disebut dalam Islam, dalam agama kita lah mudahnya. Benda tu sepatutnya kena buat gitu tapi kita rasa dak ni lain rasa tak kena dengan kehendak kita. Ni kita nak sebut. Satu, syarah pendek-pendek. Yang kedua, sederhana, tidak ikut cara yang betul. Sederhana ni comel dah. Sederhana. Orang sebut ni wasatiyah. Sederhana. Walaupun di sana ada penerangan yang lebih lanjut tentang wasatiyah tapi tak apa dah. Biasa kita faham sederhana ni wasatiyah sederhana, comel dah. Tapi ada tempat-tempat yang tidak kena dengan sederhana tu sendiri. Kita menyifatkan sederhana tu ikut kita, bukan ikut yang Islam suruh. Tu. Contohnya mana contoh? Contoh ada orang ni, dia ni beramal banyak sangat, kuat ibadah. Tak nampak dia ni bersederhana sangat dengan kehidupan ni, pakai selekeh. Pakai selekeh. Pakaian pun tak apa, basuh. Tak. Kalau atas kepala baju tu daki hitam legang lah. Koko bleik lah.
Dak seminggu dak basuh baju, pakai baju tu lah buat sembahyang. Mari masjid apa, kena air tumpah apa semua dak cara dak hira. Saya sederhana je dengan kehidupan dunia ni. Hak penting akhirat. Dak dia cakap. Tapi dak kena gitu. Islam dak ajar gitu. Sederhana bukan gitu. Sederhana ni kita letak dunia di tangan, bukan di hati. Walaupun kita ada kereta Mercedes, tapi letak dunia di tangan. Sederhana tak? Dia panggil zahid, zuhud dia panggil. Zuhud ni ramai orang salah erti. Ingat zuhud ni pakai selekeh, pakai selipar Jepun je, pakai serban sokmo. Tak boleh pakai benda lain, kena pakai serban sokmo. Pakai baju kena jubah sokmo, tak boleh pakai baju Melayu. Ai panggil zuhud gitu. Bukan gitu. Zuhud ni kita dunia tu di tangan, akhirat di hati. Jadi hak benda tu orang tak boleh hukum. Kita dengan Allah Ta'ala boleh hukum. Jadi ramai orang silap faham. Bila salah faham ni, letak benda tidak kena pada tempat. Yang kedua. Yang ketiga, benda yang tidak, yang biasa Islam kabur gini, kita dah buat gitu. Al-Quran ni kita sebut sama dah masjid ni. Al-Quran jarang dibaca berbanding kitab-kitab lain. Ni biasa dah ni syarah ni. Berbanding dengan sok khabar. Sok khabar tu rasa 2-3 kali khatam dah. Pagi tu beli dah, baca-baca sambil minum air sarapan. Lepas tengah hari tak atas meja dah. Lepas pada makan tengah hari belik pula. Dia kira tebuk pula. Tadi baca daripada awal sampai akhir. Lepas makan tengah hari nak tidur lah. Nak rasa ngantuk mata, ambil sok khabar. Tapi tebuk-tebuk. Bab-bab hak suka, sokang dulu. Lepas tu hak tengah pula. Air tebuk. Al-Quran kalau boleh buat gitu sukanya lah. Quran habis dah bulan Ramadan baru ni 30 juzuk khatam lah. Lepas pada bulan Ramadan rasa nak ambil hak kita suka pula. Sini sikit, sini sikit. Persoalannya jadi tak gitu dalam masyarakat. Tak jadi tak. Kita kalau duduk rumah kita lah, rasa kan tangan tu nak gamik mana tu. Kalau ada situ buku majalah, sini ada Quran, rasa nak gamik mana. Kita boleh tanya diri kita lah. Yang ketiga. Yang keempat, terlalu obses kepada benda-benda gaib. Obses ni terlalu sangat. Sikit-sikit jin ni. Ni jin ni. Sikit-sikit jin. Obses dia panggil. Dia tak boleh. Ada benda-benda bunyi pintu rumah kan. Kokek. Dah apa mari ni? Ada orang rumah ni dah kacau lah. Dia buat main gitu dah. Nak katanya obses sikit-sikit jin, sikit-sikit. Batu lah ni pun banyak filem kita, filem hantu. Jadi kemungkinan juga sikit sebanyak memberi efek, memberi kesan kepada masyarakat. Pemikiran masyarakat kita, ni hantu gini ni. Kalau ada tanda-tanda gini hantu ni. Duit hilang sikit, duit tak cukup ni. Ada toyo rumah ni. Padahal hadis salah letak, tak ingat letak. Jadi macam-macam dia. Ini banyak juga berlaku dalam masyarakat. Laginya pendidikan selain daripada teras agama lebih diutama. Pendidikan selain daripada teras agama. Dalam Islam, Nabi sebut kena ajar anak kita ni hak penting sekali, ajar kitabullah, ajar Al-Quran, ajar dasar Islam tu sendiri. Dasar Islam dalam Quran. Tapi hari ni kalau kita kabur gitu, budak-budak umur 4 tahun, 5 tahun, ada setengah-setengah masyarakat kita lebih dahulukan hak lain daripada dahulukan Quran. Nak suruh anak ni pandai Inggeris dulu. Pada dia. Nak suruh anak ni pandai joget dulu. Kan ada budak-budak ni dididik dia. Masa umur 4 tahun tu dia didik dia untuk joget. Jadi penari ada sekolah. Jadi penyanyi pun ada. Sebab tu banyak lah ni kan kita tengok dalam rancangan TV kita kan. TV mana-mana ada lah. Balik tengok rumah tu dia ngepeng. Rancangan Bintang Kecil. Bintang kecil, kita ingat ke bintang kecil ni bab-bab saing kan? Bintang Andromeda ke, bintang Sirius ke, dia cara bab bintang. Rupa-rupanya bintang kecil ni satu rancangan nak didik budak-budak jadi penyanyi sejak daripada awal usia lagi. Gitu. Kita tengok dalam apa nama ni, dalam internet baru ni ada orang bagi satu video di China. Orang China dia lain pula passion dia. Kita sini dah sibuk nak suruh anak ni pandai nyanyi, pandai joget baru hebat orang puji. Tapi di China rupa-rupanya dia kod lain. Dia susun anak-anak depan dalam kelas tadika rasa kita. Tapi nampak budak kecil-kecil sangat
susun depan kat papan hitam, dia suruh budak-budak baca Quran. Maknanya dia latih dah sebelum ni nak suruh buat gitu. Jadi budak-budak baca Quran, baca ayat Quran hak ni. Lepas tu hak ni pula sambung. Ayat Quran baca. Kata kalau boleh buat gitu dalam masyarakat kita tak comel rasa. Tahu? Jadi kita ni kena banyak adalah segelintir dia pergi kat tu dulu. Tak pergi ikut pengenalan Islam tu. Sebab itulah kalau jadi hari ni orang kata dah anak-anak kita ni banyak ni penyakit sosial ni mana? Tak payah bunyi lah kalau gitu. Sebab awal-awal tu salah dah. Step dia salah dah, langkah tangga salah dah. Masuk pintu lain. Sepatut masuk pintu ni, masuk pintu lain. Tak? Itu. Lepas tu yang terakhir kita senang menang je. Yang terakhir, keutamaan tempat-tempat lain dilebihkan daripada tempat-tempat agama. Ni yang kita nak bahas malam ni. Tempat-tempat lain lebih diutamakan daripada tempat-tempat agama. Sepatut tempat agama ni sebagaimana Nabi sebut, dalam Quran sebut ada fadilat. Sepatut kita kena lebih giat tu lah. Tapi dalam masyarakat kita gini jadilah gitu. Kita boleh tengok lah, tempat kita boleh tengok. Kadang-kadang bila talk dua orang ceramah hari ni, ada banner depan masjid ke kat mana-mana gatung, ceramah malam ni disampaikan oleh ustaz sekian. Berbanding dengan sebelah tu ada banner saya lagi, letak sini ada konsert sekian. Percuma. Hak sebelah ni percuma, hak ustaz ngajar percuma masuk percuma. Siap ada makan ni, jamuan disediakan. Masjid Abidin. Sebelah tu konsert. Sekian. Bayar orang. Tiket masuk kelas duduk yang pertama depan sekali 200. Yang tengah 100.5. Hak gusuk sekali 100. Kalau ada lagi nak 50 riyal. Bayar orang. Tapi kalau kita tengok hak mana orang akan pergi dulu. Walaupun hak berbayar tu, walaupun konsert tu berbayar, akan penuh situ dulu rupanya. Rupa-rupanya dalam masyarakat kita sebut isu-isu masyarakat lah malam ni. Ini nak relate-nya, nak sebutnya bahawasanya Allah Ta'ala ni dia sebut dalam Quran tu benda yang memang akan berlaku pada manusia. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harf. Allah Ta'ala sebut dalam ayat tadi kan. Ada dalam segelintir manusia ni dia sembah Allah Ta'ala, beribadah pada Allah Ta'ala, tapi nya di atas harf. Harf ni di atas macam ke dipanggil benda nak ke tambah, teragak-agak. Jadi gitu. Maksudnya kalau ada baik ni aku, ada untung, aku buat. Kalau tak ada, apalah, buat lain dulu lah. Segitu. Maksudnya tidak betul-betul sepenuhnya lillahi ta'ala. Buat dulu lah. Tidak gitu. Jadi kita nak sebut gitu. Contoh kita buat ginilah. Sebagai apa nama ni, kita ambil satu daripada hak enam kita sebut ni, kita nak ambil hak last sekali. Masjid ni, tuan-tuan sedang hadirin, sedang jemaah sekalian, masjid satu tempat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Masjid di antara banyak-banyak masjid atas dunia ni, dilebihkan pula masjid-masjid yang lain. Masjid itu sendiri tempat yang mulia dah berbanding tempat-tempat lain. Tapi di antara masjid-masjid yang banyak atas dunia ni pula dilebihkan juga oleh Allah Ta'ala, iaitulah 3 butir masjid, melebihi masjid-masjid yang lain. Kalau kita pergi beribadah di masjid yang 3 tu, tak sama pahalanya, ganjarannya dengan kita beribadah di masjid putih, masjid ladang dan sebagainya. Iaitulah Masjidil Haram, Masjidil Nabawi dan juga Masjidil Aqsa. 3 butir masjid, semua di tanah Arab, bukan di tanah kita. Jadi dah sampai jugalah kita. Kecuali kalau kita ni pergilah buat haji ke umrah ke, alhamdulillah sampailah. Kalau orang-orang hak pernah pergi sana dan boleh beribadah di sana tu, alangkah utuh sangat-sangat. Kita ni mungkin menunggu masa lah, doa gitulah supaya kita boleh beribadah juga. Jejak sekali tak apa dah. Masjidil Aqsa di Palestin, Masjidil Nabawi di Madinah, Masjidil Haram di Mekah. Semua di Timur Tengah. 3 butir masjid ni dilebihkan oleh Allah Ta'ala di antara masjid-masjid yang lain. Jadi masjid ni Allah Ta'ala sebut, Nabi SAW sebut dalam satu hadis dia, man bana masjidan lillah kamifhasi qatatin au asghara banallahu lahu baitan fil jannah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nabi kata siapa-siapa yang buat masjid
Kerana Allah Ta'ala. Niat dia lillahi ta'ala. Aku buat ni bukan kerana projek bukan nak bahan projek, bukan kerana apa bedak, tapi kerana Allah. Kamifhasi qatatin. Walaupun masjid yang dia buat, dia bina tu hanya sebesar sarang burung. Ada ke sebesar sarang burung? Tak ada lagi. Maksudnya kecil kan. Masjid, kalau kita tempat kita ni mungkin masjid ni dalam mentaliti masyarakat kita kena besar lah. Kena ada bangunan besar, ada tiang baru jadi masjid. Kalau hak kecil-kecil tu surau baru. Itu pandangan kita lah. Tapi kalau kita pergi tanah harat, dia tak kira. Hak kecil pun dipanggil masjid. Masjidit Taqwa. Tengok kecil je. Tak macam ke surau. Masjidil Iman, tapi kecil je. Dia panggil masjid juga. Sebab masjid tu kalau bahas dari sudut pengertian dia, masjid tempat sujud lah. Walaupun tempat tu kecil, tempat sujud, masjid belaka. Tapi masyarakat kita dia lain sikit. Tak ada masalah tu, tak ada masalah. Cuma kita nak sebutnya, Nabi sebut dalam satu hadis, siapa yang buat masjid. Buat masjid ni termasuk lah, orang yang tukang buat tu, buruh hak buat masjid, kontraktor hak buat projek masjid, arkitek hak melukis pelang masjid, semua termasuk belaka tu. InsyaAllah. Dalam hadis Nabi ni, Nabi kata, walaupun masjid ini buat tu kecil je, au asghara, ataupun kecil lagi daripada sarang buruh, maksudnya kecil lagi lah. Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah Ta'ala akan balas jasa baik dia buat masjid atas dunia itu dengan membina kepadanya pula di syurga kelak satu rumah mahligai untuk dia di syurga. Allah Ta'ala tolong bina kepada dia. Untung lah orang pandai buat masjid, arkitek, kontraktor tak buat masjid lah. Daripada buat projek lain tu, adakan juga dalam kita punya pelang tu, dalam kita punya dari tahunan tu, nak takwin tahunan tu, buat masjid sini, buat masjid sini. Macam ni supaya boleh tambah saham di akhirat. Ni bagi orang yang buat masjid. Dah kita tak pandai ustaz nak buat masjid lukis-lukis pelang tak pandai. Dah walaupun kita tak ada kepakaran gitu, kita ada kepakaran kau lain. Kelebihan kau lain. Kepakaran kita boleh letak duit dalam tabung masjid. Tabung untuk sumbangan orang buat masjid. Tu kepakaran kita. Kalau bak ni kita rasa semua orang boleh buat. Kepakaran letak, ambil dalam kocek, letak pitih dalam tabung. Hak ni semua orang boleh buat. Dan dia akan termasuk juga dalam bak ni. Man bana masjidan lillah. Siapa-siapa yang bina masjid. Boleh. Nanti kalau orang ada iklan nak buat masjid ke, nak bina masjid, madrasah ke apa, tolonglah letak tangan kita dalam tabung. Jangan letak saja, letak ada pitih ya. Letak. Jadi insya-Allah kita boleh masuk juga ni. Ada saham juga kita mahligai di syurga. Ini hadis Nabi berkaitan dengan masjid itu sendiri, besarnya kemuliaan di sisi Allah Ta'ala. Laginya ada satu hadis lagi. Dia sebut, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah berhimpun satu kaum dalam rumah daripada rumah-rumah Allah, iaitu masjid. Rumah Allah masjid. Yatluna kitaballah, dia baca kitab Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, dan dia tadarus pula, belajar pula pasal Quran ni di antara dia. Illa nazalat alaihimus sakinah, maka orang yang duduk dalam masjid tadi, duduk tengah benda-benda molek tadi, Allah Ta'ala akan turunkan kepada dia sakinah, ketenangan. Wa ghashiyatuhumur rahmah, dan akan diliputi kepadanya rahmat Allah. Wa haffathumul malaikah, dan malaikat pula akan duk keliling, duk tadah sayap, lindung dia daripada bala bencana Allah Ta'ala. Wa zakarahumullah fi man 'indah, dan last sekali Allah Ta'ala sendiri akan tolong sebut nama seorang-seorang orang yang duduk dalam masjid ni kepada orang, kepada apa-apa yang ada di sekeliling dia, malaikat-malaikat dan makhluk-makhluk lain yang ada di sekeliling Allah Ta'ala di langit. Ini kelebihan masjid juga. Kelebihan masjid. Sebab itulah bila mana ada bencana tsunami di Aceh tak? Kita cerita lama tahun 2008 tak? 2004 di Aceh. Kan kita ada tengok cerita kan? Apa ni, dengar cerita di tengah-tengah rombokan belaka rumah-rumah dan segala macam bangunan dirombak oleh air laut tsunami tersebut. Tiba-tiba ada satu bangunan yang tidak diruntuhkan. Masjid masjid. Jadi ini kelebihan masjid. Walaupun benda lain tu roboh lah,
hancur lebur lah. Tapi Allah Ta'ala jaga masjid. Sebab ni janji Allah Ta'ala. Dan kita tengok dalam video orang rakang tu, dalam YouTube ada. Orang pakat pergi kumung di masjid pada ketika itu. Tak pergi lindung kat lain. Balai raya tak ada lah. Tergelang biar. Rumah mana? Rumah Tok Ngulu tak ada dah. Tak ada lagi dah. Rumah Tok Wakil tak ada lagi dah. Adanya masjid saja. Dan semua pakat pergi ke masjid, duk gantung ayung di masjid. Di atas. Di dalam dewan masjid penuh dah. Tak ada tempat dah. Ada tingkat masjid 2 tingkat masjid dia tu. Duduk tingkat atas pula. Tingkat atas penuh dah. Gantung di tiang dinding pula. Penuh dah juga. Gantung atas. Atas masjid tu orang gantung juga. Nak katanya, bila ada masalah menjadi, dia panggil apa, saat-saat lagu tu, orang berpusu-pusu ke masjid. Tu. Tapi kalau tidak jadi gitu, adakah kita nak naik atas atap masjid? Nak panjat tiang masjid? Nak gantung di nela masjid ni? Tak ada lagi kita rasa. Tak payah lah, tak payah gantung di tiang, tak payah naik atas atap, tak payah. Mari duduk dalam masjid gini ya. Mari duduk semayang, mari duduk dengar. Kita ajak tu dulu. Macam kita ni dah. Jadi kalau mari gini pun comel dah. Jadi adakah kita nak tunggu orang-orang tak mari ni? Adakah nak tunggu masa terima bala bencana dulu baru cari masjid ke macam mana? Ini masalah dia. Jadi nak sebutnya situ, masjid ni dia satu bangunan walaupun buruk tapi bernilai di sisi Allah Ta'ala. Orang tak nampak lagi lah ni. Lah ni kalau masjid buruk orang tak mungkin nawak. Benda apa nak nawak masjid? Ada benda apa nak tengok? Nah. Tapi kita besar. Ni kita dengar daripada Datuk Guru kita juga. Masjid yang lama walaupun dia buruk sekalipun jangan tinggal. Gilah ziarah. Kalau kita pergi ke satu buah negeri, kalau boleh ada kesempatan lama duduk di negeri itu, tolong carilah masjid paling tertua di negeri itu. Cari dan pergi ke masjid tersebut. Semayang situ, minta doa situ. Kerana masjid yang lama-lama ni, insya-Allah doanya mudah dimakbul Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana masjid yang lama ni kita tak tahu siapa dia duduk semayang situ. Tok wali mana ada situ? Orang jadi pasal apa yang duduk situ? Yang tinggi darjat dia di sisi Allah ke macam mana? Jadi kalau masjid tersebut zaman dulu pernah ada tok wali situ, pernah diimarahkan oleh orang-orang yang semua pakat-pakat tinggi di sisi Allah Ta'ala, masjid itu disukai Allah Ta'ala. Dan katanya Datuk Guru kita, masjid itu kalau kita berdoa insya-Allah Allah Ta'ala berkenan. Walaupun bangunan dia buruk. Tu. Jadi gitulah. Maknanya tidak semestinya bangunan comel tu kita pergi situ lah masjid. Tidak juga. Jadi sekarang ni banyak masjid-masjid yang tertua telah pun direkodkan dalam satu buku, dalam satu rekod dipanggil dia Akta Warisan Negara gitulah. Dan biasa ada satu plak, ditepek plak di masjid. Masjid kita tak letak lagi. Padahal masjid kita ni tertua di Terengganu ni, antaranya tak? Masjid Putih ni. Hari tu ada siapa surat dah, dia nak tepek minta kebenaran, tapi cuma tak mari lagi. Kita pernah pergi ke Penang. Masa pergi ke Penang itu betulan ada urusan tilawah Quran itu. Jadi kita pergi kebetulan tilawah Quran panjang 3 hari ke 4 hari. Jadi kita ambil masa belah siang hari tak ada tilawah, malam je. Siang hari kita pergi tanya penduduk kampung, mana masjid tertua ni? Dia pun tunjuk antara masjidnya Masjid Kapitan Keling, dia kata. Pergi Masjid Kapitan Keling, tengok. Sampai situ tanya, sini masjid paling tua sekali. Ada lagi dia kata masjid paling tua, Masjid Aceh, dia kata. Orang duduk Penang tahu lah. Masjid Aceh lagi straight lagi daripada Kapitan Keling. Pergi Masjid Aceh pula. Memang masjid yang lama ni lain aura dia. Kita pergi dah. Tu kita nak kata muqaddimah wala pasal dah. Jadi kita nak sebutnya berkaitan dengan ayat Quran yang kita baca itu. Bila mana kita dah dengar lah kelebihan-kelebihan masjid ni, adakah realiti hari ni masjid jadi macam tu? Adakah masjid jadi tumpuang macam yang disebutkan dalam hadis? Ramai ke orang nak pergi? Dah dengar hadis Nabi gitu, dengar Allah Ta'ala khabar sayap-sayap malaikat, orang duduk dalam masjid ni, malaikat akan tebar sayap, akan jaga dia daripada bencana. Ramai ke orang nak pergi masjid? Tu. Tidaklah, tidak begitu ramai. Tidak ramai yang tertarik dengan masjid. Ini yang kita sedih tak? Jadi oleh sebab itu
masjid ni pada hari ini masyarakat kita lah banyakkannya menjadikan masjid ni antara hanya sebagai tempat persinggahan. Persinggahan. Dia letih-letih bermusafir, pergi melancong, pergi kat mana-mana, dia kata kita berhenti masjid lah hari ni, nak rehat sikit, berhenti di masjid. Jadi tempat persinggahan sajalah untuk orang-orang musafir. Orang tempatan jarang sikit mari, jarang sikit. Jadi gitu. Jadi ada setengah juga orang mari hanya untuk buang air kecil, buang hajat dia saja. Masjid sebagai tempat buang air dia je, air besar, air kecil. Tak. Jadi orang lagu ni Nabi buyak marang dah. Nabi kata dalam satu hadis dia, inna hadhihi al-masajid la tasluhu li shay'in min hadzal baul wal qadar, innama hiya li zikrillah azza wa jalla was salah wa qiraatil Quran. Masjid ni dia kata bukan untuk benda-benda macam wak kecilnya, dia kata. Bukan tempat untuk buang sampah, bukan. Tapi masjid ni untuk kita ingat pada Allah Taala, untuk semayang, untuk baca Quran dan untuk berzikir pada Allah Taala. Nabi sebut dah dulu, masjid ni jangan buat tempat macam tempat buang air kecil, jangan. Jangan hanya buat tempat macam tempat sampah. Maksud tempat sampah ni tempat kita makan lah. Dia makan, waktu rehat, lepas tu dia tinggal sampah dalam letak sampah masjid. Penuh dah ni, letak tepi letak sampah tu. Jadi persekitaran masjid kotor. Tu satu bab. Satu lagi orang mari masjid, ni minta maaf sebut. Mari masjid bagus dah. Hak mari masjid Jadi bila mari masjid, lepas pada maghrib tu tunggu kuliah tak ada. Kuliah ustaz tak mari ni. Lepas tu Tok Imam pula tak ganti. Tok Imam gilah lain pula. Betul lah ada kecemasan di hospital, pergi ke hospital. Tak ada lah kuliah malam tu. Dah boring lah, duduk alam masjid habis dah baca Quran. Selah dua lah habis dah. Pergi tanah pula, duduk lah. Duduk sekeliling masjid. Sambil-sambil duduk tu, buat keluar match buat keluar lah. Satu batang pokok panjang tu. Jadi dia pun cucuh api. Cucuh api di batang tu, dia pun tak mulut. Benda apa tu? Dapat sendiri lah. Jadi bila mana habis dah putung tu bila kita cucuh api, dia makan lama-lama habis lah. Bila habis tu dia teruk dalam kawasan masjid. Isak lah kawasan masjid kau. Dah kena tak dengan Nabi sebut. Nabi kata inna hadhihi al-masajid la taslihu li shay'in min hadzal baul walal qadar. Masjid ni bukan tempat buang sampah, dia kata. Lebih lagi tempat buang tempat buang botol rokok, bukan. Hari tu sekali masa masjid kita terputus bekalan cleaner, tukang bersih tak ada. Dia habis kontrak, jadi tidak disambung lagi dalam sebulan. Masa tu kita tutup iman Tok Bilani jual sapu-sapu. Kalau ada orang perasan, jual sirang-sirang bunga apa semua. Masa kita sapu-sapu setiap pagi, kita boleh kira berapa potong rokok yang ada dalam kawasan masjid. Ada. Ini sangat sedih kan kita. Kerana umat Islam kita sendiri tak jaga kebersihan masjid. Sebab dia ingat masjid ni macam tempat-tempat lain. Tidak begitu tidak begitu. Masjid bukan tempat untuk kita buang sampah, bukan tempat untuk kita buang air kecil, bukan. Masjid lebih pada tu lagi. Jadi gitu. Dalam satu hadis Nabi sebut, yalah sekali ni. Ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat, isbaghul wudu' ala al-makarih wa kasratil khata ila al-masajid wa intizarul salatu ba'da as-salah fadhalikum ar-ribat. Ni satu hadis. Hadis yang Nabi sebut, nak tak aku tunjuk kepada kamu bahawasanya apa amalan yang Allah Ta'ala akan ampun dosa kamu, ampun kesalahan kamu, seterusnya dia akan naikkan darjat-darjat kamu ni, akan naikkan tingkatan-tingkatan kedudukan di sisi Allah Ta'ala. Sahabat kata, nak Rasulullah. Iaitulah Nabi kata, kalau mu nak sangat, isbagul wudu', mengambil air semayang. Ambil air semayang, lebihkan. Lebihkan air semayang tu daripada tempat yang kita ambil. Contohnya lengas kat ni je yang lebih sampai ke bahu. Lebihkan sikit tempat. Bukan lebihkan air. Jangan salah faham. Lebihkan air salah. Kita kena jimatkan air masa ambil air semayang. Sebab ada pernah terjadi sahabat Nabi dia ambil air semayang ni, dia guna air lebih. Bila mana Nabi tengok dia ni guna air lebih, Nabi marah pada dia. Ma hadha saraf ya Sa'ad. Mu buat pembaziran apa benda ni wahai Sa'ad? Sa'ad nama sahabat tu.
Tu sahabat tanya Nabi, afil wudu'i saraf ya Rasulullah, adakah masa ambil semayang pun ada juga istilah membazir? Ambil semayang ni kan comel. Nabi kata tak boleh. Membazir ni tak kira tempat mana-mana. Hatta dalam bab hak baik sekalipun kalau membazir tak boleh. Nabi kata ambil semayang air kena sikit, tapi hak kena lebihkan basuhan tu tempat basuhan. Kaki lebihkan sikit sampai ke betih, sampai ke tengah betih. Kalau lengan sampai ke atas bahu. Ni. Jadi benda ni akan diampunkan oleh Allah Taala dosa dan diangkat darjat. Laginya Nabi kata wa kasratul khata ila al masajid. Lepas tu banyakkan berjalan ke masjid. Banyakkan berjalan. Kaki lah. Banyak pergi masjid. Masjid ni, masjid tu, tak mau banyak masjid. Satu masjid apa dah. Maksudnya dia sentiasa berulang-alik daripada rumah ke masjid, rumah masjid. Itu kerja dia. Walaupun pergi ke pasar tapi mari masjid dulu. Lepas tu baru pergi pasar. Wa intizarus salah ba'da salah. Dan yang ketiga Nabi kata, amalan hak mu kena buat kalau mu nak Allah Taala apung dan angkat darjat kamu kena tunggu selepas solat, tunggu solat yang lain. Maksudnya ada dalam hati kita rasa bila pula nak subuh ni syak dah nak subuh. Fikir dah nak subuh bila pula ni? Nak sembahyang subuh, nak baca kunut. Dalam kepala kita duk main gitu. Bila pula nak asar ni? Bila pula duk main bila pula tu. Wa intizaru ba'da intizarus salah ba'da salah. Tertunggu sembahyang ni dengan sembahyang yang akan datang. Ada. Benda-benda gini Nabi kata fazalikumur ribat. Mu akan dapat benda apa yang Allah Taala janjikan. Ni nak katanya. Tapi jadi tak gini dalam masyarakat kita. Last kali tidak jadi gitu lah. Ramai orang berduyung-duyung ke masjid. Pertamanya macam tadi kita kata tadi, tiba bala bencana baru cari masjid. Sebab tahu dah mari masjid Allah Taala dah akan buat benda lebih kurang di masjid ni. Mari masjid. Sebelum tu dah mari. Bila lagi hari mari masjid? Masa hari raya. Oh ramai hari raya ni mari. Tak muat. Kita buat banyak ni cadang untuk hari raya dah sebenarnya. Bukan untuk masa-masa begini. Tak. Jadi orang hari raya ramai orang. Siapa lipoh? Ni. Lepas pada raya dah mari dah. Lagi surat pula. Dia tak mari masjid lah. Tu. Dan begitu juga hal-hal lain. Oleh sebab itu kita kena kembali pada ajaran Al-Quran dan As-Sunnah yang sebenar. Itu kesimpulannya. Tak. Jadi kita kena didiklah anak beranak kita, cucu cicit kita, waris-waris kita, kaum kerabat kita, sahabat andai kita, cuba khabar benda-benda gini dah. Kita mari masjid comel dah. Kita buat cara ajak dia pula. Mari masjid tu. Lepas tu kita pergi minum air khabar gitu. Dia orang kita kena gitu lah. Lepas tu kita pergi makan sini. Lepas tu kita pergi sini. Dia nak kena ada buah lain. Kita tak masjid tengah. Mari masjid tu. Nak mesyuarat gitu. Kita mari masjid mesyuarat di masjid. Boleh, tak ada masalah. Kita alu-alukan nak mesyuarat di masjid. Boleh. Jadi kita ubah supaya orang boleh dekat masjid. Kalau nak nanti dia mari si masjid saja-saja, tak dah. Macam kita tak dah. Kita ni pun lama nak boleh jadi gini tak? Lama. Jadi mudah-mudahan kebaikan yang ada pada kita boleh salurkan pada orang lain supaya orang lain juga boleh jadi macam kita. InsyaAllah khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baik manusia dia bermanfaat pada manusia yang lain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.